Assalamualaikum dan salam sejahtera Cendawan yang Asia bersama saya Irfan Faruqi di waktu ini. Saya berterima kasih kepada penerbit memilih saya untuk mengendalikan sesi ini menangkan saya berbalik pada Sabah. Jadi ada banyak perkongsian berkenaan dengan tradisi dan kebudayaan yang kaya di Sabah, dan ketika ini kita nak melangsungkan lagi banyak perbincangan dan juga kupasan berkenaan dengan melangsungkan tradisi dan kebudayaan negara untuk generasi pada masa akan datang. Dan ada dua tetamu yang akan mengupas lebih lanjut bukan sahaja dalam konteks negara Malaysia tetapi juga dalam konteks Asia dan konteks lebih luas di peringkat antarabangsa. Bersama-sama dengan kita di studio ketika ini Asmida yang merupakan anak seni dan juga pensyarah di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, dan juga di dalam talian kita bersama dengan Zhang Hong, merupakan wartawan kumpulan media Cina CMG. Dan Zhang Hong pastinya akan berkongsi berkenaan pengalaman beliau ketika berada di Malaysia tidak lama sebelum ini, dan juga bagaimana perspektif berkenaan dengan perkembangan budaya untuk tradisi pada masa akan datang. Tapi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan Asmida. Boleh kongsikan sikit sebanyak berkenaan dengan pewarisan tradisi yang unggul ini untuk generasi akan datang. Yalah, soal tradisi pastinya lebih sinonim dengan generasi yang lebih tua. Betul. Ketika ini tradisi kita lebih bersifat digital berbanding yang bersifat tradisi yang lama-lama. Jadi untuk memastikan bahawa ia berterusan, itu bagaimana pandangan Asmida? Bagi saya macam orang kata, pada pendapat saya lah, melentur buluh tu biar dari rebung kan. Jadi memang seni tradisi ni sinonim dengan kira orang-orang lama-lama. Sebab kesenian tu dah wujud di zaman sebelum kita lahir lagi pun kan. Jadi bagaimana kita nak memelihara kesenian tu kan. Jadi sebab tu saya kata melentur buluh tu biar dari rebung. Jadi usaha tu perlulah bermula daripada peringkat kecil lagi ataupun peringkat sekolah, di mana saya rasa usaha ni ada tapi mungkin kurang menyeluruh, iaitu pendidikan seni tradisi khususnya di peringkat sekolah. Di mana ada negeri-negeri dalam Malaysia ni yang sudah pun mengamalkan cara ini, contohnya di Johor, tapi ia tidak menyeluruh, tidak di seluruh Malaysia. Jadi orang kata budak-budak ni dia senang absorb kan, dia senang menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. So sekarang apa yang kita boleh buat, saya rasalah dari segi sudut pengajar, tenaga pengajar, adalah memberikan ilmu itu kepada anak-anak sejak daripada mereka sekolah. Bukan sahaja di spesifik ataupun sesuatu sekolah saja seperti sekolah seni. Bagus ada sekolah seni apa semua, cuma ia berada di tempat-tempat yang tertentu, tidak menyeluruh kan. Ataupun kita ada genius seni tari, kita ada genius seni muzik, choir kan, tapi hanya ada di Kuala Lumpur. Jadi macam mana dengan anak-anak yang berada di luar Kuala Lumpur? Mereka mungkin minat tapi tak tahu nak salurkan ke mana minat mereka tu. Mungkin mereka pun macam minat tapi sebab tak tahu sangat, jadi mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh lain yang lebih, orang kata banyak. Lambakan itu memang sangat tak boleh dikawal kan. Jadi saya rasa saya suka kalau pendidikan seni tradisi ni bermula daripada kecil lagi lah. Kalau nak kata penggiat sahaja, memang penggiat selalunya bila, contohlah macam mak ayah saya sendiri kan, bila mak ayah saya suka lagu asli, saya pun automatik, adik-beradik semua suka lagu asli. Tapi penggiat ni dia tak ramai kan, dia boleh mungkin di kalangan mereka sahaja, keluarga mereka dan sebagainya. Tapi kalau kita ada satu sistem di dalam pendidikan kita, seni tradisi itu dipupuk ataupun diberi dimasukkan dalam satu silibus ke apa ke, saya rasa itu satu usaha yang sangat mulia lah. Jadi untuk kita memelihara. Pendidikan tu kena formal, bukan informal maksudnya. Dia macam mana orang kata, informal pun perlu, formal pun perlu. Sebab apa? Bila kita berguru dengan cikgu, berbeza kalau kita main muzik dengan kawan-kawan kan. Bila kita ada cikgu, kita jadi disiplin. Kita tahu dengan lebih detail, mungkin kita tahu sejarah dia dan sebagainya. Jadi formal perlu, informal pun perlu juga. Saya masalah ni pengalaman saya ketika berada di Johor. Ada satu rumah yang dikhususkan untuk beberapa alat seni dan juga alat muzik tradisi Johor. Bila duduk di situ, kami tanya satu soalan, tapi soalan tu dia jawab dalam masa 30 minit. Boleh seorang sifu maha guru seni Johor. Jadi sebagai anak muda mungkin rasa macam agak ada gap di situ. Kalau kita bersama dengan penggiat yang tradisi, yang orang lama, dia macam pendekatan tu tak berapa nak boleh menyentuh orang muda. Cabaran tu Asmida rasa harus ditangani bagaimana ya? Saya sebenarnya setuju dengan apa yang Irfan cakap, sebab orang kata, saya rasa saya lihat macam seni tradisi ni
wujud pada zaman 1920-an ataupun mungkin sebelum tu lagi. Sekarang kita dah berada di tahun 2023 kan. Dunia kita ni dah berbeza sangat. Dan cara orang kata nak mendidik anak pun cara bapak-bapak kita dulu lain. Sekarang parenting dah lain kan. So cara tu kita kena adaptasi jugalah. Sebab tu kita ada pemelihara dan juga pemulihara. Jadi pemelihara ni untuk mereka yang memang adik-adik guru ataupun penggiat-penggiat yang telah lama bergiat dalam seni tradisi. Jadi pemulihara ni daripada usaha kita turunkan ilmu ini kepada anak-anak, mereka ni adalah generasi baru yang hidup dalam dunia baru. Jadi mereka ini yang akan membawakan ilmu seni tradisi inilah supaya ia dapat disampaikan dengan cara yang lebih baru dan lebih segar. Ya, soal sebuah penyampaian, kita juga bersama dengan Zhang Hong ketika dalam talian. Zhang Hong datang ke Kuala Lumpur bersama-sama dalam beberapa wacana, conference berbicarakan tentang soal kebudayaan. Dan Zhang Hong daripada negara China juga pastinya kaya dengan pelbagai budaya di kalangan berbilion-bilion rakyat Cina itu sendiri. Mungkin Zhang Hong nak kongsikan dahulu di awal ini, apakah dapatan daripada perkongsian budaya di Kuala Lumpur di Malaysia dan mungkin boleh dibandingkan dengan pengalaman Cina bagaimana untuk memastikan bahawa budaya Cina yang kaya, yang banyak itu boleh dikongsikan untuk generasi-generasi yang lebih muda. Silakan Zhang Hong. Ya, terima kasih. Memang saya rasa cabarannya sama, bagaimana menghidupkan lagi berbagai budaya yang tradisional yang sekarang memang kalau bagi kaum belia mereka mungkin sudah jarang faham. Tapi saya juga menyaksikan perkembangan yang terkini di China, iaitu mungkin ini sudah menjadi, dulu ya kita tahu macam Beijing Opera, kita semua tahu opera Beijing punya dulu pada mungkin 200-300 tahun yang lalu, kalau pemain opera Beijing merupakan selebriti yang paling terkenal pada masa ini. Tapi pada puluhan tahun ini dia sudah menjadi macam kebudayaan usang ya, tak disuka lagi. Tapi ada satu kecenderungan baru-baru ini, iaitu dia menjadi popular lagi. Dan ada satu program yang itu live show lah ya, atau pertandingan nyanyian yang sedang diadakan di China, mengundang penyanyi dari Amerika Syarikat, dari Rusia, dari Vietnam dan juga ada dari Jepun ikut serta dalam pertandingan tersebut. Dan dalam pertandingan tersebut saya saksikan ketika ada persembahan dia selain nyanyian macam muzik yang pop, dia tambah sedikit nyanyian dengan opera. Dia langsung akan menari sambutan yang cukup hangat dan dilihat sangat hebat. Dan oleh itu saya rasa ini merupakan satu kecenderungan, iaitu hidup semula budaya tradisi punya. Dan tambah lagi dengan adanya media sosial. Kita tahu media sosial sekarang menjadikan satu platform yang cukup baik bagi setiap orang ada kebakatan untuk memperlihatkan kehebatan diri. Dan dulu ada ramai macam kita tahu kalau nak menari berbagai macam nyanyian budaya tradisi punya atau opera tradisi punya, sebenarnya dia perlu latihan yang cukup panjang dan cukup saya rasa rajin. Dan bagi mereka dulu platform tak begitu besar sebab sudah tak ada banyak persembahan yang di panggung yang cukup besar, tapi platform media sosial menyediakan satu platform yang cukup baik kepadanya. Dan setiap orang kalau dia memang ada kebakatan, dia boleh memberikannya kepada ramai pengikutnya dan sekaligus menarik lebih ramai orang memberi tumpuan kepada budaya-budaya tradisional, tahu daya tarikannya dari budaya tradisional kami punya. Dan kali ini saya melawat ke Malaysia juga, kita tahu ini merupakan satu platform atau peluang yang cukup bagus untuk melihat budaya tradisional di Malaysia punya. Dan khususnya kali ini saya nak kongsikan pengalaman dari kawan-kawan kami, bukan dari yang sudah fasih dengan tutur bahasa Melayu. Mereka dari bahagian Tamil punya. Mereka datang ke Universiti Malaya untuk menyertai persidangan penyelidikan Tamil dunia di sana. Mereka buat kali pertama melawat ke Malaysia dan amat terkejut ketika melihat keberbagai budaya yang berada di Malaysia. Dan mereka melihat kalau kaum Tamil di sana begitu besar. Bahkan kalau ada satu untuk persidangan diadakan di sana, dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sendiri. Bahkan mereka pun berpeluang untuk mengambil gambar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di sana. Mereka berkata kalau dulu mereka banyak pergi ke India dan di sana memang juga ada banyak berbagai jenis sebenarnya kaum di India punya, dan ada etnis yang berbeza, ada budaya yang berbeza, macam kaum yang bertutur bahasa Tamil dan
yang bertutur dengan bahasa Hindu, sebenarnya mereka hidup tak sebegitu harmoni macam di Malaysia punya. Mereka amat kagum kepada bidang ini di Malaysia punya. Tapi saya rasa saya memberitahu mereka ini sudah biasa kerana Malaysia selalu merupakan satu negara yang terbuka dengan dunia, dan kalau dalam negara itu masyarakatnya pun majmuk dan budayanya pun berbagai. Inilah menjadi keunggulan Malaysia dan menjadikan kejayaan Malaysia pada masa ini. Ya, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan perkongsian bagaimana kita melihat fenomena mewarisi tradisi di China dan juga pengalaman Zahun sendiri ketika berada di Malaysia. Dan menarik sebab Zahun sebut tentang penggunaan media sosial untuk tujuan menyampaikan dan juga meneruskan legasi tradisi ini. Dan antara yang popular sejak beberapa minggu lalu ialah EGT, America Got Talent. Dan ditampilkan beberapa artis yang sudah pun terkemuka. Cakra Khan sebagai contoh, itu viral. Tapi persoalannya, adakah kita harus menggalakkan penyertaan sedemikian untuk tujuan memperkenalkan budaya Malaysia, khususnya yang tradisional, kepada masyarakat lebih umum? Kalaupunlah tak masuk AGT, sekarang kita punya sendiri, Malaysia Got Talent, khusus untuk traditional punya persembahan muzik dan sebagainya. Zmida, saya rasa keberanian itu patut diberi pujian lah, kan. Walau macam mana pun dia Cakra Khan membawa nama negara dia, iaitu Indonesia. Jadi usaha ni saya rasa saya patut puji sebab dia punya tujuan utama adalah untuk mempromosikan kita punya seni dan tradisi. Jadi apa pun caranya adalah untuk mempromosikan seni dan tradisi, asalkan ia menampilkan budaya kita. Janganlah kita menampilkan budaya negara lain pula, kan. Jadi asalkan dia punya tujuan itu sampai, saya rasa sejauh mana pun seseorang itu ingin pergi untuk menyampaikan dia punya bakat ke apa ke. Jadi saya rasa benda itu perlu diberi sokongan lah. Kalau kita kata Malaysia, kita perlu buat pertandingan dalam Malaysia saja, ya itu pun perlu juga sebab sekarang ni pengaruh daripada budaya luar semakin lama semakin tidak terkawal, kan. Sebab semuanya di hujung jari, semuanya di social media, anak-anak 24 jam dengan social media, kan, dengan tablet, dengan phone. Jadi pendekatan social media ini pun perlu juga. Dan saya percaya, dan saya memang dapat lihat macam kawan-kawan saya yang lain, penggiat ataupun tenaga pengajar yang berlandaskan seni tradisi ini, mereka sebenarnya giat membuat konten untuk mencari rezeki, orang kata, di dalam social media juga, kan. Jadi pujian itu perlu diberikan juga kepada mereka, dan saya rasa usaha selebriti-selebriti tanah air kita untuk mengangkat semula seni ataupun muzik tradisi ni seperti Dayana Faizah, Haziq Rosby, Datuk Siti Nurhaliza, Wani Hasrita. Kalau yang rap kita ada Lukas Sikta, kita ada Ultimate pun pernah. Jadi usaha ini sepatutnya perlu diberikan galakan lagi, kerana mereka ini merupakan pempengaruh. Mereka orang-orang yang berpengaruh, yang mudah dipercayai oleh masyarakat dan juga peminat-peminat mereka. Jadi usaha ini saya sangat puji dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menggunakan platform mereka itu untuk menyemarakkan lagi seni tradisi ini dan mempopularkan lagi seni tradisi ini. Di kalangan pelajar Asmida, ada tak yang juga mengusahakan perkara yang sama? Kalau tengok TikTok, contoh lagu Makeba, itu lagu lama. Tapi sekarang ni mula diperkenalkan balik, dipopularkan semula. Nirmala. Lagu tu pernah singkan dengan tarian-tarian K-pop, tapi masuk dia, walaupun lagu-lagu tradisional tapi masuk. Jadi di kalangan pelajar ada tak yang cuba untuk melakukan perkara yang sama, mempopularkan kembali lagu-lagu lama, lagu-lagu warisan, tapi dalam konteks yang lebih segar sesuai dengan usia mereka? Pelajar-pelajar saya ada juga yang merupakan influencer di social media. I see. Kadang-kadang saya pun tak tahu dia ni siapa, kan. Tapi bila masuk kelas tu, cikgu dia ni influencer TikTok, kan. Oh, okey, bila tengok, okey, dia ni memang ada dia punya pengikut di social media, kan. Jadi mereka ni saya mengajar subjek Mek Mulung di Aswara. Jadi dalam Mek Mulung kita ada tarian, nyanyian, lakonan. Dan bila kita belajar lagu-lagu Mek Mulung ni, ada juga pelajar-pelajar saya ni yang mengubah lagu Mek Mulung ni dijadikan versi mereka sendiri. Ada yang macam contohnya lagu ada Timang Welu tu, lagu dia untuk
awang dengan raja dan juga awang dalam persembahan Mek Mulung, tapi pelajar saya tukarkan dia punya groove dia jadi macam lagu macam bossa. Jadi macam bossa pula. Jadi benda tu jadi menarik, macam boleh sebenarnya kita buat. Yang penting bagi saya sikap keterbukaan kita untuk berkarya dan untuk membuat pembaharuan, sebab yang penting muzik tradisi yang lama ni kita dapat sampaikan kepada generasi baru. Itu tujuan dia, sebab mereka ni akan bawa. Kalau kita masih lagi mengekalkan, maknanya ada setengah orang yang menolak pembaharuan. Jadi benda tu memang akan kekal seperti itu, tapi pembaharuan tu perlu supaya ia tidak mati. Jadi pelajar-pelajar saya pun ada jugalah yang cuba untuk memberi pembaharuan dalam muzik-muzik tradisi. Tapi mereka tu biasalah kan pelajar-pelajar. Dia orang macam malu-malu, cikgu cuba tengok saya punya ni. Tapi usaha tu penting. Betul, usaha tu penting. Betul penting. Ya, bila sebut tentang soal itulah konteks pelajar di Asmara di bawah bimbingan Asmita. Kita tengok juga pada Zahon, sebab Zahon sebutkan di awal tadi bahawa memang ada usaha di peringkat di negara China sama ada peringkat salah satu kerajaan untuk pastikan bahawa tradisi itu dapat diteruskan. Jadi saya spesifik nak beri ruang pada Satria Zahon untuk cuba menjelaskan kepada kita bagaimanakah perkara itu disuburkan, memandangkan China ini populasinya ramai dan belianya itu juga ramai. Aplikasi Douyin ataupun TikTok dalam versi China itu juga memberikan satu kesan besar dalam gaya hidup belia dan anak muda secara khususnya. Dalam konteks itu, bagaimanakah usaha digiatkan untuk pastikan belia, anak muda terus mesra dengan budaya dan tradisi China yang kaya dan banyak itu? Ya, memang kalau di China, kalau mereka yang pewaris budaya tradisional ini sebenarnya tersenarai dalam kerajaan punya dan akan mendapat subsidi supaya boleh membantu mempromosikan berbagai jenis budaya dalam bukan bentuk punya, ya, macam penyanyi atau gunting kertas atau berbagai jenis opera juga boleh. Dan mereka sekarang mendapat banyak bantuan juga dari media massa dan juga media sosial punya. Dan kita tahu sekarang berbagai media massa dia sendiri menghadapi impan yang cukup besar dari media sosial. Oleh itu mereka pun amat aktif untuk mengadakan inovasi. Inovasi itu termasuk juga menganjurkan pertandingan dalam macam nyanyian lagu tradisional punya, tapi dengan panggung yang cukup moden punya, yang cukup fashion punya, untuk menarik lebih banyak penonton dari kalangan atau generasi yang lebih muda punya. Dan kalau berbagai syarikat platform macam Douyin di China punya atau Bilibili di China punya, dia kerap kali menganjurkan gaya persembahan sempena berbagai pesta tradisional China punya. Dan dalam itu dia akan mengundang berbagai tokoh yang terkenal dalam platform tersebut, macam di Douyin punya, di Bilibili punya. Dia ada ramai orang yang mungkin sudah ada pengikut yang cukup ramai, tapi dia hanya diketahui oleh kumpulan ini sahaja. Tapi mereka akan menganjurkan satu persembahan yang cukup besar, mengundang yang pandai memainkan macam pipa punya, melainkan dizi atau berbagai jenis alat muzik tradisional China punya untuk bersama-sama mengadakan persembahan. Bahkan mengundang bintang yang cukup terkenal, selebriti yang cukup terkenal dari luar negara untuk bekerjasama dengan mereka. Mungkin ada bintang yang dari negara barat memainkan piano atau berbagai alat muzik barat yang bersama-sama dengan mereka yang pandai memainkan alat muzik tradisional China punya dan memberikan satu persembahan yang cukup unik. Saya rasa ini semuanya merupakan satu percubaan yang cukup bagus. Dan dengan usaha-usaha macam ini, kita pun sudah menyaksikan sekarang sebenarnya permintaan generasi muda terhadap berbagai budaya tradisional punya semakin dipulihkan. Satu contoh yang itu kita boleh lihat macam di Douyin atau di TikTok juga lihat. Semakin ramai orang China mereka suka memakai pakaian yang kuno punya.
Cina punya berjalan-jalan di luar negara pun langsung menarik ramai tu peminat-peminat atau penduduk tempatan untuk bergambar dengan mereka. Saya rasa ini semuanya merupakan satu percubaan atau berbagai tindakan yang diadakan oleh masyarakat, oleh kerajaan untuk mempromosikan budaya tradisi Cina punya supaya dia selalu hidup pada generasi dari generasi ke generasi. Ya, itu satu pandangan yang menarik sebab saya juga ikut konten ataupun video yang dibuat oleh pengguna di TikTok yang membezakan di antara pakaian dinasti Cina yang berbeza daripada dulu sehinggalah yang terkini. So menunjukkan keunikan sejarah Cina itu sendiri. Dan untuk pengakhiran ini, Satria, mungkin boleh diberikan kesimpulan mana kita sudah faham bagaimanakah situasi budaya dan tradisi pewarisan yang itu di Cina. Ke hadapan, apa lagi yang harus dilakukan? Sebab menarik kerajaan berikan subsidi bagi mereka yang mengeluarkan kandungan bersifat tradisi dan warisan. Kemudian syarikat-syarikat korporat seperti Douyin dan Bilibili juga memberikan sumbangan dan pelaburan. Ke hadapan, apa lagi yang seharusnya dilakukan untuk pastikan bahawa bukan sahaja budaya Cina itu diteruskan, tetapi juga boleh dikongsikan dengan negara-negara lain supaya ia tidak tenggelam zaman. Ya, saya rasa setiap negara jangan lupa budaya, tradisi dan sejarah sendiri sebab ini merupakan jalan yang kita sampai ke kecemerlangan pada masa ini. Macam di Malaysia juga ketika saya berjalan di Bukit Bintang, ketika melihat pavilion yang atau berbagai shopping mall yang cukup mega di sana, saya selalu fikir, mengapa boleh Malaysia berkembang hingga begitu moden dengan pada masa ini. Sebenarnya saya rasa semuanya berasaskan budaya yang dia punya dan sejarah yang dia punya. Dia selalu dalam sejarah begitu lama cukup terbuka dengan seluruh dunia. Kita pun sekarang di Bukit Bintang boleh lihat pelancong dari Asia Barat, dari negara-negara barat juga dan dari Asia Timur juga ada. Dan di sana kita pun boleh lihat ada persembahan di tepi jalan sahaja. Menyanyi, saya pun sudah dengar nyanyi lagu dari Cina punya. Dan ini merupakan satu keterbukaan terhadap budaya atau dari seluruh dunia. Dan dalam negara Malaysia juga dia sangat terpadu, saya rasa boleh dikatakan harmoni antara berbagai kaum dan boleh menerima, mengembangkan budaya berbagai kaum tempatan punya. Dan ini semuanya menjadikan satu jalan yang unik bagi modernisasi Malaysia punya hingga sekarang mencapai yang cukup cemerlang dan menjadi boleh dikatakan satu hub bagi budaya atau pelancongan di Asia Tenggara punya. Saya rasa inilah kita perlu mementingkan. Bukan hanya ini perlu diusahakan oleh kerajaan atau media. Setiap orang perlu ingat dengan jelas dan faham dengan jelas itu. Ini merupakan harta yang cukup cemerlang bagi kita setiap orang dan kita perlu mewarisinya. Dan kita mungkin tak pandai untuk menyanyi malah macam lagu tradisional punya. Tapi kita perlu tahu ini yang merupakan hazanah kami dan siapakah yang sedang berusaha untuk mewarisinya atau mengadakan persembahan tradisional punya. Ini semuanya perlu dihormati oleh kami. Pastinya Zhang Hong tak boleh menyanyi, tapi kita harap lepas ni boleh persembahkan lagu, tapi selepas inilah. Tapi untuk waktu ini, Asminta sebagai penutup, sebab Zhang Hong sebut bahawa menjadikan satu tempat ataupun pusat pelancongan itu sebagai hub. Kuala Lumpur, Bukit Bintang sebagai contoh. Kita ada Georgetown Festival, itu juga antara contoh untuk mengembangkan lagi exposure berkenaan dengan warisan. Asminta, sebagai penutup ini, apa yang seharusnya dilakukan supaya message itu boleh terus di-amplify sehinggalah zaman berzaman? Saya rasa sekarang ini Malaysia telah dibanjiri dengan satu musim konsert ataupun event yang sangat banyak sekarang, which is alhamdulillah kepada semua penggiat seni kreatif kan, kerana sebelum ni kita mengalami PKP. Jadi saya rasa peluang ini perlu digunakan sebaik-baiknya, bukan sahaja dari penggiat dia perlu bermula daripada pihak yang di atas ataupun organizer event tersebut, di mana bila kita mengadakan sesuatu event itu cuba kita selitkan persembahan tradisi dalam persembahan konsert, sesuatu konsert itu kan. Sebab apa? Bila kita nak memperkenalkan seni tradisi kita yang semakin lama semakin jauh, kita rasa macam tu kan. Jadi peluang
untuk orang dapat menonton persembahan ini perlu digunakan sebaik-baiknya lah. Contohnya kalau kita ada macam festival rock ke apa ke, tak salah sekiranya diselitkan sedikit, tapi bukanlah tradisional yang pure tradisional, tapi mungkin ada band rock yang menyelitkan elemen-elemen tradisi dalam lagu-lagu mereka, kan? Jadi tak salah untuk mengundang mereka kerana sedikit sebanyak kita macam tanam baja lah, kan? Kita tanam baja, lama-lama nanti dia akan tumbuh jadi pokok. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi ini yang perlu kesedaran ini yang perlu diperbanyakkan lagi lah. Ya, baik. Terima kasih kepada kedua tamu kita, Hasmida Syarah, Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan Naswara, Terima kasih, dan juga Fad. Satria Zhang Hong, merupakan wartawan kumpulan Media Cina, berkongsi berkenaan dengan perspektif harapan berkenaan dengan kebudayaan dan tradisi supaya dapat terus berkekalan zaman berzaman. Itu sahaja perbincangan untuk waktu ini. Cendawan Asia, saya Irfan Faruqi. Salam hormat.